Sorry, sekali lagi boleh Man? Okay kan? Kita start semula. Sorry. Basic kau baru tekan record kan. Tak lah apa. Jadi macam Tadi tak sempat nak record. Sorry. Okay, kita start sekali lagi. Okay guys, kita akan discuss berkenaan dengan Vanguard band BTC ETF. Basically semua 11 company, right? 11 atau 7 company offer Bitcoin ETF and semua approve sekaligus. And sekarang ni Vanguard datang, kononnya nak buat fight lah dekat dalam market. So hari ni Abang Man akan cerita sikit pasal benda tu. Silakan Abang Man. Okay, so basically saya akan ulang balik lah ya. Okay, so basically sebenarnya banyak tau yang company dekat luar sana seperti BlackRock, Fidelity, Vanguard, yang mana kalau kita tengok diorang punya asset under management diorang, AUM diorang bernilai trilion tau. Contoh, kalau BlackRock lebih kurang 9.10 trilion, Fidelity lebih kurang 4.5 trilion dan juga Vanguard. Vanguard merupakan 7.2 trilion tau dalam dia punya asset AUM diorang lah. Kiranya saya kata AUM ini, asset under management ni bermaksud diorang punya kekayaan diorang lah. Kiranya lagi banyak diorang lebih tinggi kekayaan diorang, lebih berpengaruh lah. So dekat sini baru-baru tadi saya bangun tidur pagi tadi lepas solat subuh, saya terkejut tengok ada FUD datang daripada Vanguard. Yang mana seperti mana kita tahu Vanguard ni antara company jaringan terbesar kiranya mereka tiba-tiba keluar macam rumours bahawa mereka cakap mereka tolak Bitcoin punya ETF. So dekat sini sebenarnya FUD ni tak besar pun sebenarnya Muras. Kini FUD macam ni sebenarnya kecil saja sebab sebelum ni pun sememangnya Vanguard ni memang mereka dah tak menunjukkan minat pun terhadap Bitcoin ETF. So bayangkan dalam permohonan Bitcoin punya ETF tu ada lebih kurang 11 tu jaringan company, Vanguard tak ada. Memang daripada awal lagi dia tak minat lah. Betul. Tapi pelik sebab bayangkan keluar pagi tadi tiba-tiba keluar FUD bahawa Vanguard ni block Bitcoin punya ETF. Maksudnya orang yang nak masuk tempat tu dia tak kasih lah. So pada tu kita tengok market ada sedikit alami correction lah, tapi sedikit saja macam tu. Tapi pelik bukan Vanguard ni, MicroStrategy tawarkan Bitcoin ETF, right? So Vanguard ni bukannya investor besar dekat MicroStrategy ke? Kenapa dia buat macam tu Sebenarnya Vanguard ni dia merupakan second largest untuk investor lah dekat MicroStrategy dan juga seperti mana kita tahu MicroStrategy ni berapa banyak disimpan, berapakah jumlah yang disimpan Bitcoin sebenarnya Muras? Agak-agak 100,000 lebih 100,000 lebih unit, right? So nak kata dekat situ sebenarnya benda ni pelik. Bayangkan MicroStrategy tu dia company yang mana dia ada open shareholder lah. Kira Vanguard ni invest dekat company dia yang mana dekat MicroStrategy ni mereka beli Bitcoin. Kira kat sini MicroStrategy ni sebenarnya mereka beli Bitcoin dalam keadaan mungkin Vanguard ni setuju sebenarnya. Sebenarnya. So maksud dia yang hari ni macam totally fight lah. Maksud dia nak dia saja nak kacau-kacau lah. Sebab kalau kita bayangkan you ada company, Vanguard investasi, Vanguard kata aku tak suka Bitcoin tetapi kenapa dia investasi dekat MicroStrategy? Yang mana MicroStrategy ni dia investasi lebih kurang 100,000 lebih Bitcoin. Yes. Akhirnya dekat sini kita nampak bahawa mereka ni just nak kacau market sebenarnya. Tapi tak berjadilah. Tapi kalau tengok dekat Twitter pun ganas Masa dia orang sebabkan isu Vanguard ni, ramai orang dah mula keluarkan duit daripada Vanguard and pergi ke tempat lain yang offer ETF, right? Ya betul, sebab Vanguard ni kekayaan orang, bayangkan kekayaan orang lebih kurang 7.2 trilion tau. Gila. Sebab tu bila FUD FUD ni keluar, jadi kita pun rasa macam alamak risau dan sebagainya. Yes. Jadi maksudnya kalau untuk normal investor macam kita semua as a retail trader, kalau you guys nampak news FUD yang tengah main, orang cakap apa jangan dengar apa dia bercakap, tapi kita tengok apa yang mereka buat sebenarnya. So kalau FUD tu just biar lalu biar kat tepi saja. Sedangkan dia pun buat benda yang beza dengan apa yang dia bercakap kan. Sebab media always buat macam tu kan. Betul, perangai orang memang macam tu. Perangai Bitwin, mereka cakap apa kita jangan percaya. Hakikatnya mereka dah tahu Bitcoin lebih awal daripada kita. Yes. Tapi kalau nak tanya, nak kata kita dengan Bitcoin ETF, right? Kita semua ni rasa lebih power daripada mereka. So hari ni baru mereka nak approve Bitcoin ETF. Tapi kita sebenarnya kita dah pada awal lagi. Pada dulu lagi kita dah beli dah beli Bitcoin, right? Kita pilih yang berjaya. First time kot, retail lagi power daripada investor besar. Kalau sebab ETF ni kan dia ada dia punya format kan yang benda tu regulate.
So Yeah. bila approve je benda ni, Bitcoin jadi satu cryptocurrency yang regulated. So dia buka mata dekat investor-investor besar kat luar sana untuk invest dekat Bitcoin. Yeah. Aku rasa dia satu growth kan, daripada kita kan yang retail yang invest daripada dulu kita biasa-biasa je, tapi yang diorang ni lagi banyak investor besar, lagi mudah dia orang nak invest dekat Bitcoin. Beza Cantik. Tapi you perasan tak yang dalam few day ni lepas pada Bitcoin ETF approve, and you guys perasan tak yang tiba-tiba sekarang ni ETF yang perform gila, outperform daripada benda-benda lain kan. So mungkin kita boleh discuss berkenaan dengan Ethereum ETF. Macam mana? Pendapat kau Man macam mana Man? ETF pasal Ethereum ETF ni. Sebab sekarang ni Bitcoin dah settle. Sekarang naratif kita more tu ke Ethereum pula. So macam mana Man? Okay, baik. So untuk kita nak faham, so basically sahaja Bitcoin ETF diluluskan, kita nampak kat sini bahawa potensi besar untuk Ethereum ETF, spot ETF diluluskan juga sebenarnya. Sebab tu kalau kita nampak ada beberapa persen pump yang mana ETF punya saya payah sebut ETF punya Ethereum. Okay, dia just payah sikit So ETF punya Ethereum ni kita dapat info kemungkinan deadline orang lah lebih kurang 23 Mei ni, kayaknya bulan 5 ni. So pada bulan ni kemungkinan untuk kita akan dapat tahulah sama ada dulu ataupun tidak. So sekarang apa yang kita nampak sekarang will mereka sudah mula sahut sekarang. So dia akan jadi macam yang Bitcoin ini sendirilah the moment dia masuk je nak apply untuk ETF, dia hantar dekat SEC, waktu tu sebenarnya dah pump lah sebenarnya. Ya, betul. Kalau betul-betul. Jadi kalau kita nak main naratif yang sama, maksudnya sekarang ni kita dah kena masuk lah sepatutnya kan. Betul. Walaupun harga dah tinggi, kita kena masuk juga. Sebab betul. Yes. Dan juga sewajarnya you all saya sarankan juga boleh cari projek-projek layer 2 Layer 2 under Ethereum ni, so saya jangkakan insya-Allah soon lah. Sebab yelah bapak ni naik tak naik. Macam tu. Kena catat guys. Apa Man nak bagi ni? Bagi satu kan. Yang mana juga kita nak kena faham bahawa ETF Ethereum ni siapa yang minta. So pertama sekali antara yang minta adalah BlackRock lah. BlackRock sendiri apply untuk ETF punya Ethereum ni. So bendanya besar lah. Dan juga ada beberapa lagi lah 21 shares. So sekarang market cap Ethereum ni lebih kurang 315 bilion sekarang, betul? Okay, so harga sekarang lebih kurang 2,600. So dijangka seandainya price Ethereum daripada harga 2,600 ini akan naik sehingga 3,500 unit seandainya Ethereum ETF ni diluluskan. 3,000 plus maksud dia. Itu sebelum halving ke apa? Apa? Sebelum halving ke macam ni? Lepas tu sebab halving kan bulan 4. Ya. Kalau daripada sekarang ni mungkin tak tahu kan, mungkin forecast mana dalam 4 ke 5 bulan punya forecast right. Ya. So bulan 5 lah. So kita jangkakan let's say kalau lulus Ethereum possibility kenaikannya adalah lebih kurang 34% lah kenaikan. Let's say kalau lulus, tapi bukan kata lulus tu naik, maksud dia dalam perjalanan tu nak ETF dulu tu akan naik seiring lah dengan harga lah. Tapi kan macam tadi cakap ada yang minta untuk Ethereum approval. Apa betul lah susah nak cakap. Ethereum ETF kan. Tapi di samping Ethereum ETF ada yang minta SRP ETF. Yang tu macam mana? Okay, baik. So untuk SRP akan ada SRP ETF juga Ini yang aku tengok news lah. Ada yang minta, ada yang request. Ya, ada juga. Sebab sebenarnya SRP ETF ni Wakri you guys tahu Wakri apa Wakri tu antara jaya company jugalah ya. Yang mana aset diorang lebih kurang 1 bilion. Baru-baru ni ada rumours diorang cakap, let's say lah kalau Ethereum ETF. Ethereum ETF ni kalau lulus, insya-Allah SRP akan follow. Cardano, FX juga akan follow nanti. FX. Ya, so maksud dia kalau naratif altcoin Ethereum masuk ETF, maksud dia lepas pada ni ETF itu sebagai naratif next kita. Betul, sebab kita nak kena faham bahawa Ethereum ni layer 1 tau. So layer 1 ni, so projek-projek contoh apa? Projek-projek layer 1 macam apa? Macam FX ke apa, so kemungkinan akan pump lah. Dia kalau dah lepas Ethereum, okay, SRP follow, lepas tu FX, Solana macam ni? Ya, kemungkinan akan ada tapi belum diisukan lagi lah. So setakat ni yang diisukan
saya rasa yang diisukan hanyalah Ethereum dengan Bitcoin. So let's say kalau yang penonton ni ada info lebih boleh beritahu saya lah. Sebab setakat ni SRP ETF ni rumors je. Boleh komen je kat bawah sebab yang SRP ETF tu pun rumors. Rumors, lepas tu Cardano pun rumors. So nak kata kita borak malam ni, kita borak santai walaupun you kata impossible lah, tapi kita cakap at least kita borak, betul? Macam lah. Sebab aku dengar agak tengok news juga. Dia orang cakap kalau lepas Ethereum SRP pula. Ya betul. So sekarang memang bagi saya macam saya kata dekat you all, saya kata sekarang naratif je saya nampak dekat sini, let's say kalau SRP naik, kita akan nampak kenaikan mendadak dalam projek-projek layer 2 lah. Layer 2 under ETH lah. See. Guys, untuk yang mana yang masuk live ni, kita ada 217 mata memandang. Guys, kalau you guys tak follow lagi Muras X, okay, you guys tak follow lagi Sembang Kripto ataupun account ni Asaif, you guys boleh klik button follow sekarang. Sebab kalau you guys nak tahu, I ada banyak sharing pasal tutorial and then blockchain and mostly pasal app lah, and Muras is mostly pasal trading, and Man, you guys tahulah, tengoklah dia bercakap malam ni apa ini semua pasal FUD lah, okay, fundamental lah. So guys, kalau tak follow lagi boleh follow sekarang. Boleh follow. Saya pun ada buat video tau. Saya ada buat video pasal isu-isu semasa, so you guys boleh follow lah je. So mungkin follower saya sekarang tak ramai, tetapi hakikatnya you guys nak kena faham, dulu saya ada follower lebih kurang 38,000 tapi kena ban. Okay, Man, kenapa kena ban? Kita lari tajuk sikit lah. Dah sembang santai nak tanya. Nak tahu juga ni. So dia kata masa tu kena ban sebab banyak promote lah. Macam tu biasalah. Kadang-kadang kita nak kenal kau orang exchanger ni kan. Bila kena ban or report. So benda macam tu tak apalah, memang saya lost lebih kurang 38k follower, tapi ada komen GG Max ETF, ada komen GG Max ETF Oh jangan. So you guys yang follow saya, you guys tahu lah, saya ni sebenarnya antara yang tak suka lah penama tu yang ponzi ni. So kalau you guys tarik abang-abang keluar yang Gigamet ke apa ni, sebab saya antara yang paling saya tak suka company yang saya tak suka kalau investasi dekat company yang memang apa orang kata liquidity dia kecil tau. Ataupun saya tak suka, sama lah macam kenapa orang kata kenapa BlackRock antara terkaya, sebab apa? Sebab liquidity dia besar. So bila kita nak investasi mana-mana projek saja, kita nak kena tengok liquidity. Company tu kaya ke tak kaya, kita nak kena baca report dia. So let's say kalau dulu saya pernah buat ajar orang saham kan. So saham sendiri pun kalau kita nak beli saham pun kita nak kena tengok diorang punya financial report diorang. You guys boleh download dekat platform. So dekat situ boleh baca. So jangan senang-senang terpengaruh dengan geng-geng yang untuk promote ni sembarangan. You guys dah belajar, tanya diorang. Liquidity berapa bang? Macam tu. Korang dapat sekolah sikit. Abang Man, ni Abang Jamal tanya. Belanja sikit Abang Man, layer 2 tuan. Apa layer 2 projek yang kita rasa berpotensi lah sebab because of Ethereum itself dah besar. Kalau you nak selamat, for me lah kalau you nak selamat memang you boleh letak, you boleh choose that Ethereum also as you punya portfolio. Tapi kalau let's say you nak extra gain, sebab macam tu kan. So macam mana Man? Okay, so kalau saya tanya saya ada beberapa lah projek lah. Pertama sekali Optimism lah, OPT tu. Lepas tu ada lagi apa nama lagi fuel banyaklah start semua apa nama ni. Tapi bagi saya nampak few projek tu juga boleh tengok sendiri lah, juga boleh tengok Google. Cuma saya tak boleh nak cakap banyak sangat. Sebab takut orang kata penama tu dia ni nak shield lah. Kita nak macam saya tak suka macam tu. So juga boleh Google. So banyak projek-projek dari itu under Ethereum ni yang bagi saya berpotensi lah, banyak. Dah macam temu ramah aku dah ni. Ya kita temu ramah Mat lah malam ni. Jap tu ada komen Kai mana Kai? Kai Abang Kai pun ada Kai nak join ke? Kan nak join boleh, nanti next kita buat live kita panggil Kai. So nampak ada ruang satu kotak lagi tu. Boleh panggil Abang Kai kat situ kan. Ada yang chat aku dia cakap nak ni ada seorang lagi Sifu nak join. Yang tu kita tengok next hari lain lah. Hari ni tak sempat sebab kita dah set up untuk 3 orang. Betul. Boleh bagi awal kita boleh masukkan dalam ni. So kita boleh borak lah. Kita boleh dengar pendapat yang berbeza-beza. Lagi lama pendapat lagi best ni. Masalah segan lah korang cakap Sifu. Aku tuli bukan Sifu lah, aku siput je. Aku nak kena banyak belajar dengan Abang Man ni. Kalau Sifu kita lah, kita Sifu lah. Sifu dah master.
Kak Izan. You guys boleh follow dia lah, dia banyak lah cerita pasal ekonomi, so sukalah. Dan juga ada release lagu tau. So you guys boleh dengar dia punya lagu-lagu, dia menarik lah. Tapi jap, aku itu kan ada tu kan, dia cakap Kai punya sarcasm kan, ada Kai cakap waktu mahal ni lah kita beli, waktu dia dah harga turun nanti baru jual. Sebab bila harga rendah baru ada orang nak beli. Kau dapat tak sarcasm? Itu aku ingat sampai ni Ahmad. Tu Kai. Tu Kai. Kai dokumen tu. Aku rasa lah Kak Izan ni sebenarnya dia seorang ahli falsafah aku rasa. Sebab dia bagi sarkasm tu memang betul-betul kena kadang Jadi macam orang macam betul juga Maksudnya sarkasm dia kena menusuk hati lah dan jiwa nak